Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lihat subtopik 4.2 iaitu sistem pembiakan manusia. Yang pertama kita akan lihat standard pembelajaran 4.2.1, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh mengenal pasti struktur dan juga fungsi sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Jadi ini sebenarnya simbol yang digunakan untuk mewakili perempuan, dan ini sebenarnya adalah simbol untuk mewakili lelaki. Biasa simbol yang digunakan secara antarabangsa lah. Jadi kita tengok dahulu sistem pembiakan lelaki. Okey, jadi sistem pembiakan lelaki adalah berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan yang dikenali sebagai sperma. Okey, dan sistem pembiakan lelaki ini terdiri daripada 7 bahagian utama, iaitu yang pertama sekali adalah skrotum. Kita akan lihat nanti bentuk dan fungsinya. Skrotum yang pertama. Yang kedua kita ada testis. Yang ketiga kita ada zakar ataupun penis. Yang keempat kita ada salur uretra. Yang kelima kita ada ductus sperma. Yang keenam kita ada kelenjar prostat. Dan yang ketujuh struktur yang dinamakan sebagai vesicle semen. Ini kita lihat secara terperinci, ini adalah bahagian pembiakan lelaki yang berada pada bahagian cervix di sini. Okey, dan kalau kita besarkan, ini adalah diagram ataupun gambar untuk sistem ini. Tengok satu persatu. Yang pertama, struktur ini merupakan struktur yang berotot, mempunyai kapilari darah yang banyak, dinamakan sebagai zakar atau penis. Okey, sebenarnya kita ada struktur di sini, bahagian luar ini, yang melindungi satu struktur lain di tengah. Struktur yang melindungi ini dinamakan sebagai skrotum. Struktur yang dilindungi di dalam skrotum ini adalah struktur dinamakan sebagai testis. Kita ada dua testis ini, satu, dua, ini sepasang. Okey, kemudian ada salur yang melalui bahagian zakar ini dan juga bersambung dengan satu kelenjar di sini. Kita tengok apa nama struktur di sini yang bersambung dengan zakar itu. Okey, kita ada salur yang bermula daripada testis masuk ke bahagian ini. Kita ada dua salur di sini. Ini merupakan salur dinamakan sebagai ductus sperma. Maksudnya dia akan membawa sperma daripada testis ini. Okey, kemudian kita ada kelenjar di sini. Yang tadi ini kita dapat dia ada satu saluran bernama uretra bersambung dengannya masuk ke zakar. Jadi ini dinamakan sebagai kelenjar prostat. Okey, dan di atas kelenjar prostat di sini kita ada satu struktur dinamakan sebagai vesicle semen. Okey, sini tengok boleh, ini ada pandangan sisi kepada potongan rentas untuk sistem pembiakan lelaki. Kalau kamu tertanya-tanya apakah yang salur ini adalah bahagian dubur. Bahagian dubur. Jadi bahagian pembiakan untuk lelaki ini berada di sebelah dubur, di sebelah hadapan manusia. Dan ini pula adalah pandangan hadapan. Konsepnya sama. Yang ini merupakan struktur dinamakan sebagai zakar.
Zakar ini tidak ada tulang, dia cuma diperbuat daripada otot dan juga kapilari darah yang sangat sensitif. Kemudian bahagian kulit luar ini yang biasanya keluar daripada tergantung pada bahagian badan lelaki adalah skrotum. Kemudian dia ada struktur di dalamnya dinamakan sebagai testis. Jadi testis dan juga skrotum ini berada di luar badan lelaki adalah untuk sistem penyejukan. Biasanya sperma ini dihasilkan pada suhu bawah daripada suhu 37 darjah Celsius dan 37 darjah Celsius merupakan suhu badan. Jadi suhu pada testis adalah sedikit kurang daripada itu. Jadi sebab itu dia berada di luar. Okey, seterusnya salur uretra. Ini kalau daripada pandangan sisi dapat lihat salur uretra ini akan melalui vesikel semen dan juga kelenjar prostat, kemudian bersambung masuk ke dalam zakar. Okey, seterusnya kita ada ductus sperma. Ini pandangan sisi daripada satu testis. Ini pandangan depan menunjukkan ada dua ductus sperma yang tugas dia membawa sperma yang dihasilkan oleh testis. Dan kalau lihat pada struktur sperma pada sebelah sisi ini, pada saluran ductus sperma ini masuk ke dalam kelenjar prostat di sini. Masuk pada bahagian kelenjar prostat. Kelenjar prostat sebenarnya pada belakang sini. Bersambung pula dengan vesikel semen. Itulah saya. Ductus tadi dia bersambung daripada testis masuk ke vesikel semen. Bilas tadi, besarkan sikit. Ini merupakan struktur yang merupakan vesikel semen. Ini merupakan kelenjar prostat. Jadi ini merupakan salur ductus sperma daripada testis. Dia bersambung terus masuk ke bahagian vesikel semen. Bahagian vesikel semen di sini. Ini vesikel semen, bahagian dia. Okey, so kita tengok pula fungsi setiap bahagian yang telah kita bincangkan tadi. Tadi yang pertama sekali, untuk bahagian vesikel semen ini, tugas dia adalah untuk menyimpan sperma dan menghasilkan cecair semen untuk memudahkan pergerakan sperma. Okay. Jadi cecair semen ini selain daripada memudahkan pergerakan sperma juga, selain daripada memudahkan pergerakan sperma, dia juga membekalkan nutrien kepada sperma. Bila sperma keluar daripada sistem pembiakan ini, dia akan memerlukan tenaga untuk berenang. Maka tenaga tadi, bahan makanannya dalam bentuk nutrien dibekalkan oleh vesikel semen itu. Okey, seterusnya kita ada kelenjar prostat merembeskan bendalih bernutrien untuk sperma. Jadi ini akan bercampur dengan bendalih yang ada dalam vesikel semen. Jadi ini akan bergabunglah. Okey, kemudian ductus sperma, fungsi dia adalah untuk menyalurkan sperma daripada testis ke uretra. Kemudian kita ada salur dinamakan sebagai uretra yang merupakan laluan sperma dan juga laluan air kencing yang keluar daripada badan lelaki. Tapi sebenarnya bila sperma tidak melalui salur ini, maka salur kencing tidak akan benarkan air kencing keluar lah. Sama juga bila kita mau kencing, maka salur untuk laluan sperma ini akan ditutup supaya tak keluar bersama-sama air kencing ini. Okey, sebenarnya kita ada struktur yang beri testis. Fungsi dia menghasilkan sperma dan testosteron
di mana testosteron ini merupakan hormon seks lelaki. Testosteron selain daripada merangsang penghasilan sperma, ianya juga akan merangsang pertumbuhan ciri-ciri lelaki. Okey, kemudian bahagian skrotum yang biasanya daripada kulit dan lemak dan sebagainya. Fungsi dia, ianya merupakan pundi yang bertugas melindungi testis. Dan yang terakhir kita ada struktur dinamakan sebagai zakar atau penis. Tugas dia membawa sperma ke dalam faraj perempuan semasa proses persetubuhan. Dia merupakan salur penghantar yang menghubungkan sistem pembiakan lelaki dengan sistem pembiakan perempuan. Okey, jadi ini adalah bertujuan untuk memastikan kamu ingat apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi kamu pada peringkat ini kamu mestilah berupaya untuk menamakan setiap komponen-komponen yang ada dalam sistem pembiakan lelaki ini, dan juga kamu mampu memberikan fungsinya. Jika kamu tak mampu, maka kamu boleh patah balik ke belakang pada video ini untuk melihat semula apakah nama setiap komponen dalam pembiakan lelaki ini, dan juga apakah fungsi komponen tersebut. Sekian dulu untuk bahagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.